Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Jadi, sebelum kita mulakan dengan kisah kita pada malam ni, saya just nak remind kepada anda semua yang kita dah available di Spotify, Google Podcast dan also di Apple Podcast. Okay? Korang just kena cari the segment podcast. Alright, malam ni saya ada lebih kurang dalam 3 cerita yang kita nak ketengahkan. Dan ini adalah kisah yang pertama. Cuti panjang memang dinantikan oleh semua pelajar. Tak kira lah sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, ataupun penuntut-penuntut dekat universiti ke. Kan? Memang kalau cuti panjang je semua menggelitis. Kan? Semua seronok kan bila tunggu cuti panjang ni. Jadi hari ni aku nak ceritakan cerita pasal budak yang bernama Ifa. Okey. Dan Ifa ni pula dia adalah salah seorang penuntut di sebuah IPTA yang terletaknya dekat Perak. Jadi pada pertengahan semester yang lalu, Ifa dan juga roommate dia ni nama dia Anis. Okey, dia mengambil peluang untuk pulang ke kampung halaman sebabkan ada cuti yang agak panjang lah. Panjang tak panjang, 5 hari je pun. Okey, jadi sempatlah diorang nak balik kampung, nak melepaskan rindu pada mak, pada ayah dan juga pada keluarga-keluarga yang lain yang dekat kampung lah. Sebab kenapa? Diorang dah lama tak balik kampung. Jadi bila dah 5 hari berlalu dekat kampung ni, dan diorang dah rasa seronok sangat dekat kampung, tibalah masanya untuk Ifa ni balik semula ke college. Jadi Ifa ni pergilah beli tiket bas untuk bertolak lebih kurang dalam pukul 10.30 malam macam itulah. Dan dalam jangkaan dia akan sampai lebih kurang dalam lepas subuh sampai. Jadi ketika dekat dalam bas ni, yang dalam perjalanan balik daripada kampung tu, Ifa sempatlah telefon si Anis ni kan. Cakap, "Anis, kau sampai jam berapa hari ni?" dia kata. Kan? Dan Anis pun cakap lah yang aku akan sampai mungkin awal besok pagi kot, dia kata kan. Jadi tibalah Ifa pada subuh tu dan meneruskan aktiviti pada hari pertama sampai ke college. Bila dia sampai kat college, kawan dia ni, si Anis ni tak ada dekat dalam bilik untuk temankan dia. Tapi Ifa ni tak adalah kisah sangat pun. Sebab dari pagi dia sampai je, dia agak sibuk dengan aktiviti persatuan, aktiviti college, sampailah ke tengah malam. Jadi lepas dah selesai segala aktiviti pada pukul 11 malam tu, Ifa ni balik. Dia balik, dia rasa macam penat lah. Penat gila lah. Satu hari, sehari suntuk dia buat aktiviti dia tu kan. Jadi dia terus balik dalam bilik, dia terus tidur. Terus tutup lampu dia semua ni. Kan? Dan dia hanya dekat dalam bilik tu guys, nak bagikan gambaran dekat korang. Bilik dia ni ada cahaya yang masuk daripada luar tau. Okay, lampu jalan lah, cahaya tu masuk daripada luar. Jadi dia dah tutup segala lampu dekat dalam bilik tu, dan si Ifa ni ditemani oleh lampu jalan ataupun cahaya lampu jalan. Kalau dia selak sikit langsir tu, cahaya lampu tu boleh masuk. Nak bagikan korang gambaran juga, kedudukan katil Ifa dan juga Anis ni, dia ni menghadap ke pintu loker yang berada dekat kepala katil. Jadi si Ifa ni tidur lah. Dia tidur lebih kurang dalam 2 jam lah dia tidur. Dia dibuai mimpi tau selama 2 jam. Dan Ifa terjaga. Dan masa dia terjaga tu guys, dia terdengar macam bunyi pintu bilik dia ni dibuka tau. Dan dia terdengar juga bunyi beg diseret masuk ke dalam bilik. Kan? Tapi yelah, member tengah mengantuk. 2 pagi, 2 lebih pagi ni, macam dia dengar bunyi orang buka pintu, dengar orang seret beg kan. Dia rasa macam, ni Anis dah balik lah ni. Jadi masa dia dah terfikir macam tu, dia tu cakap macam, Anis, kau dah balik Anis. Sorry Anis kan, aku tak dapat nak buka mata aku macam penat sangat lah. Kan? Kau buat je lah apa yang patut Nis, dia kata. Dan dia terus tertidur balik. Dan tak lama lepas tu, lebih kurang dalam setengah jam macam tu, si Ifa ni terdengar pula bunyi pintu loker pula dibuka. Kan? Loker besi tu, yelah, korang tahulah kan, kalau duduk dekat universiti, asrama dan sebagainya, loker besi. Kan? Memang loker-loker besi ni dia akan mengeluarkan bunyi-bunyi yang agak menakutkan jugalah kadang-kadang kan. Tapi masa Ifa dengar bunyi loker ni, dia tak rasa takut. Sebab kenapa? Dalam kepala otak dia, Anis dah balik. Kan? Anis dah balik, Anis lah kot yang buka loker apa semua. So whatever lah. Kan? Jadi pada waktu tu, Ifa ni dia mengalihkan kedudukan badan dia daripada mengiring ke kanan ke mengiring ke kiri. Okay? Dan dia menghadap ke katil Anis. Dia menghadap ke katil Anis dan dia angkatlah sikit kepala dia untuk tengok pada Anis tu. Dan pada ketika tu, masa dia buka mata sikit, dia tengok Anis kat situ, dia nampak macam Anis ni tengah bongkokkan badan dia tau. Seolah-olah tengah mengemas dekat dalam loker. Jadi dalam keadaan yang masih kata separuh jaga ni, mamai-mamai ni, si Ifa ni pun tegur lah si Anis ni. Nis, kau dah balik
buka lah lampu tu Nis. Gelap ni, kau nak kemas-kemas apa semua ni, kan? Si Anis pun reply, kata, dah balik. Jadi Ifah pun menerangkan lah yang dia pun mengantuk sangat disebabkan dia punya aktiviti daripada pagi sampai ke tengah malam apa semua, dan dia pun nak sambung tidur balik tau. Dia cakap dekat Anis yang dia nak sambung tidur balik. Dan Ifah sempat minta maaf dekat Anis sebabkan dia tak sedar punya Anis dia dah balik. Jadi pada keesokan harinya tu, Ifah bangun solat subuh, kan? Dan dia tengok katil Anis ni kosong. Baju-baju, beg-beg semua tak ada, kan? Macam, mana pula si Anis ni? Dah keluar ke bilik kawan yang lain ke? Awal betul si Anis ni keluar. Macam-macam lah dia fikir. Jadi disebabkan dia dah tengah lost ni, dia pun keluar daripada bilik dan terus tanya orang lain, kan? Anis balik kan? Mana Anis pergi awal pagi ni? Dan menurut pada kata member-member dia yang lain ni, dia kata yang Anis ni belum balik. Tapi si Ifah ni tetap bertegas dan berkeras kepada cakap yang Anis dah balik daripada kampung. Jadi diorang ni dah orang kata macam bertekak tau. Beberapa minit diorang bertekak. Kata yang seorang kata belum balik, yang seorang kata dah balik dan sebagainya. Jadi end up si Ifah bengang, dia ambil telefon dan dia terus call si Anis ni. Dia telefon, Anis, Assalamualaikum. Awak kat mana ni? Awal betul awak keluar balik? Dia kata kan. Waalaikumsalam. Ifah, Anis nak minta maaf lah. Anis lupa nak bagi tahu Ifah. Yang Anis tak jadi nak balik semalam. Kereta abang rosak. Jadi hari ni Anis tunggu abang Anis datang hantar kan. Kenapa Fah? Lain macam je bunyi ni. Dia cakap. Jadi bila si Ifah dengar kata-kata Anis tu, serta-merta tau, badan dia jadi macam seram sejuk. Teringat pula kejadian malam tadi. Kata macam patutlah. Semalam walaupun cahaya lampu daripada jalan tu menyimbah masuk dekat dalam bilik, sosok tubuh tu tetap nampak hitam tau, membongkok statik, kan? Dan dia pula macam tengah mamai-mamai, kan? Memang langsung tak boleh terfikir langsung pasal hal tu, kan? Tapi yang dia pasti, yang menjawab semalam tu memang sebiji suara Anis, kan? Jadi meremang-meremang lah bulu roma si Ifah ni bila teringatkan kejadian tu. Jadi tepat lebih kurang dalam pukul 12 tengah hari macam tu, Anis pun sampailah kan dekat bilik dan Ifah pun ceritakan segala benda dekat si Anis. Jadi oleh disebabkan Ifah dengan Anis ketakutan di atas segala kejadian yang menimpa Ifah pada malam sebelumnya tu. Jadi malam tu juga guys, diorang bersetuju untuk tidur sama-sama dengan semua lampu terbuka. Jadi segala kejadian yang berlaku tu, Ifah serta Anis tak ceritakan pada kawan-kawan dia yang lain tau. Diorang dua je yang tahu pasal hal ni sebenarnya. Kan? Cerita yang agak simple cerita yang pertama ni, cerita pasal Ifah ni Well, macam yang saya pernah cakapkan selama ni lah, daripada dulu sampai ke sekarang benda yang paling yang saya tak suka sekali adalah benda yang menyerupai. Sebab kita sendiri tak tahu sama ada itu dia ke, itu bukan ke, kan? Jadi apa pendapat korang tentang kisah yang pertama ni? Siapa pernah kena? Yang penting, siapa yang pernah kena? Pengalaman yang lebih kurang macam ni. Okey. So, cerita yang kedua ni pula. Tempat kediaman, sama ada baru berkahwin ataupun dah lama berkahwin, ada yang tinggal berjauhan dan ada juga yang tinggal berdekatan dengan rumah mak bapak diorang ataupun rumah mak bapak mertua diorang. In fact, masih juga ada yang tinggal serumah dengan mak bapak diorang pun walaupun dah kahwin, kan? Jadi macam tu jugalah dengan mak bapak Rahman. Dengan mak bapak Rahman yang masih lagi duduk bersama dengan ibu bapa sebelah bapak dia, iaitu Nenek Rahman sendiri. Okey, kita bagi nama Nenek Rahman ni sebagai Nek Wan. Walaupun umur Rahman dah menjangkau 70 tahun, dan pada ketika tu Nek Wan masih ada lagi. Jadi ketika Rahman ni masih kecil, Rahman ni memang tak ada kawan disebabkan rumah diorang ni jauh daripada rumah orang lain. Jadi disebabkan tak berkawan dengan siapa-siapa ni, kelakuan Rahman ni dia macam agak short sikit lah, mental sikit. Dia macam agak sedikit nakal lah. Bukanlah mental tapi dia macam agak nakal sikit lah. Dia selalu main sorang-sorang dekat belakang rumah dia. Kadang-kadang main air sorang-sorang, main pasir sorang-sorang. Sampailah ada satu kejadian yang aneh berlaku sehinggakan masa Rahman tengah bermain dengan batang pencakar sampah dekat belakang rumah tu, lebih kurang dalam pukul 5:30 petang macam tu. Kejadian aneh tu berlaku. Masa si Rahman ni tengah leka bermain dekat belakang tu, tiba-tiba Rahman terlihat dan juga tertarik dengan bayang-bayang yang ada dekat depan pintu bilik air dekat depan dia ni. Dia dekat depan Rahman ni ada bilik air. Dia tertarik dengan bayang-bayang kat situ tau. Jadi tanpa fikir panjang ni, Rahman nak bermain dengan bayang-bayang tu. Yang dalam sangkaan dia itu adalah bayang-bayang diri dia sendiri. Bila Rahman membelik bayang-bayang ni,
Bayang-bayang ni dia macam bergerak ke kiri, dia bergerak ke kanan tau. Rahman tengok aja. Jadi si Rahman ni bila nampak bayang-bayang ni macam pelik kan, dia gerak ke kiri, dia gerak ke kanan. Si Rahman yang tengah pegang pencakar sampah ni, dia pun angkat tangan dia. Yang menjadi pelik dia guys, bayang-bayang yang depan Rahman ni langsung tak bergerak seperti apa yang dia tengah buat. Jadi si Rahman ni macam terdiam tau. Dia macam pelik, dia macam kenapa bayang-bayang ni tak bergerak? Bayang-bayang aku kan ni. Mestilah kalau aku gerakkan tangan aku ke atas, mestilah dia ikut. Tapi apa sebab bayang-bayang ni tak ikut pula? So pada waktu tu si Rahman ni dah rasa lain macam. Lepas tu dalam hati dia macam, okey tak apa, aku cuba lagi sekali. So dia pun cuba lagi sekali, dia angkat tangan kiri dia pula. Dia angkat tangan kiri macam tu dan bayang-bayang tu masih tak bergerak. Lepas pada tu dah mulalah dia rasa seram sejuk. Dia baca Al-Fatihah, dia baca ayat kursi seperti apa yang dipesankan oleh Nek Wan. Nek Wan kata kalau jadi benda-benda pelik, jadi benda-benda yang kurang menyenangkan ni, bacalah ayat-ayat tu semua sebagai kata satu pelindung. Dan sekali lagi guys, lepas dia dah habis baca Al-Fatihah, baca ayat kursi segala macam ni, dia beranikan diri dia sekali lagi. Dia cuba untuk mencucuk-cucuk dan mengacah-acah bayang tersebut. Dan tanpa disangka-sangka, bayang-bayang tu tiba-tiba bergerak dengan mengangkat tangan yang lain seperti orang tengah berikrar. Bayang-bayang tu angkat tangan macam tu. Masa Rahman tengah cucuk-cucuk tu, tiba-tiba dia angguk, beremang dulu rumah aku. Habis, pucat lesi muka dia, menggigil satu badan dia bila dia nampak kejadian tu depan mata. Dan benda tu masih lagi macam seolah-olah macam tenung dekat dia. Walaupun dia tak nampak muka tu macam mana, tapi dia tahu benda tu seolah-olah macam tengah pandang kat dia. Secara tiba-tiba, bayang-bayang tu dia bergerak ke depan tau. Dia bergerak ke depan seolah-olah macam nak menerkam Rahman pada ketika tu yang betul-betul berada dekat depan bayang-bayang ni. Rahman tak ada cerita banyak geng. Terus berlari dekat dalam rumah sambil menjerit-jerit minta tolong. Tolong Nek Wan, tolong Nek Wan, tolong, dia panggil. Jadi bila dia dah ditenangkan oleh mak bapak dia, dia dah ditenangkan oleh Nek Wan, Rahman pun menceritakan balik apa yang terjadi pada dia sebentar tadi tu. Dan seminggu jugalah si Rahman ni demam disebabkan kejadian tu masih lagi segar dekat dalam ingatan dia. Tapi yang peliknya si Rahman ni pula, walaupun dia dah kena benda-benda macam ni, dah demam seminggu dan sebagainya ni, dia masih tak serik. Masih lagi bermain kat belakang rumah walaupun ada sedikit perasaan takut dekat dalam diri dia ni. Okey. Tapi kebiasaannya budak-budak macam tu sama jugalah macam anak-anak saya pun. Dia rasa takut dia tu tak lama. Mungkin takut dia dalam 5 hari, 10 hari takut dia. Dan after that dia akan repeat balik benda yang sama. Anak-anak korang macam mana? Adakah macam ni? Ataupun kalau diorang takut selama-lamanya? So far anak-anak saya ni kalau dia takut sekejap dan after a while dia dah terlupa, dia dah tak takut dah. Tapi jangan kita ingatkan balik lah. The moment kita ingatkan balik, kau siap. Okey, itu cerita yang kedua tentang Rahman ni. Okey. Now, kita dengarkan cerita yang ketiga. Jadi guys, cerita yang ketiga ni pula, cerita pasal Rita. Dan Rita ni pula baru keluar daripada mahkamah syariah bila suami dia melepaskan dia dengan talak satu disebabkan ingin menikah dengan perempuan lain. Macam familiar cerita ni kan. Jadi bergelarlah Rita sebagai ibu tunggal yang menjaga 5 orang anak dia ni. Jadi apa nak buat? Rita pindahlah balik ke rumah mak dia dekat kampung dan bawalah ke semua 5 anak dia ni. Jadi anak sulung Rita ni kita bagi dia nama sebagai Su. Dan Su ni pula dia menjadi peneman Rita apabila dia dalam kesedihan. Dan si Su ni banyak tolong Rita dalam menjaga adik-beradik dia yang lain. Jadi setelah Rita berpindah ke rumah mak dia, iaitu mak Besah, macam-macam kejadian gangguan yang mereka anak beranak ni lalui tau. Jadi guys, nak bagikan gambaran pada korang, rumah mak Besah ni 2 tingkat dan dia ada lebih kurang dalam 4 buah bilik, tapi dekat bahagian atas ada 2 bilik je, manakala dekat bahagian bawah pula ada lagi 2 bilik. Okey. Jadi bilik mak Besah ni berada dekat tingkat 2, tapi mak Besah tak pernah tidur dekat bilik dia. Okey. Disebabkan apa tau? Mak Besar ni dia ada masalah lutut. Okey, dan dia susah nak panjat tangga ataupun susah nak naik ke atas lah. Jadi disebabkan tu dia selalu tidur dekat bawah. Dan disebabkan tu jugalah bilik mak Besar ni jarang digunakan dia dan sering digunakan oleh orang lain untuk tidur kat situ.
kisah gangguan ni, adik-beradik termasuk dengan Rita dan juga kadang-kadang sepupu-sepupu diorang yang datang bermalam dekat rumah Nik Besar ni akan terkena gangguan tau. Dan gangguan yang diorang alami ni, orang kata tak adalah macam terlalu ekstrim sangat. Biasa-biasa aje, kan? So, pada satu hari ni, adik lelaki Su ni, okey, dia tidur dekat dalam bilik Mak Besar seorang-seorang. Tapi lebih kurang dalam tengah malam macam tu dia tersedar, dan dia tersedar seperti macam ada orang panjat katil dan tidur dekat sebelah dia. Jadi si adik Su ni berpusinglah ke belakang, dia pusing ke belakang dan dia terserempak. Seolah-olah macam Rita yang tengah tidur dekat sebelah adik dia ni dengan membelakangi dia. Jadi macam, okeylah, adik dia pun macam tak kisah. Macam, oh, okeylah, mak dia tengah tidur sebelah dia kan. Macam, okeylah, whatever lah. Jadi pada keesokan harinya tu, adik dia pun tanyalah dekat Rita ni, ataupun tanya dekat mak dia ni. Macam, Ma, kenapa Ma semalam tidur dengan adik? Selalu mak tidur dengan kakak, dia kata. Dan jawapan yang didapati daripada mak dia ni ataupun Rita ni memang orang kata buat dia macam tak senang duduk tau. Dia kata, bila masa pula mak tidur dengan kamu? Mak tidur dengan kakak dekat bilik bawah. Jadi bila jadi benda macam ni, jadi adik lelaki Su tidur dengan siapa malam tadi, guys? Dan perkara ni selalu sangat berlaku pada adik-beradik Su tau. Kadang-kadang tu rasa macam ada perempuan berdiri dekat depan cermin dan bentuk badan dia pun sama macam Rita juga. Tapi Rita ni jenis manusia ataupun jenis ibu, seorang ibu yang tak bercermin pada waktu tengah malam. Lebih-lebih lagi cermin tu berada dekat tingkat atas. Dia jenis yang tak suka sangat dengan cermin ni, tak tahu kenapa. Jadi nak jadikan cerita, selang 3 hari selepas tu, pada satu malam ni, Su tu pula yang terkena gangguan. Jadi pada ketika tu, Su tidur di bilik sebelah bilik tidur Mak Besar. Dan selalunya, Su ni kalau tidur dia takkan tutup pintu supaya cahaya daripada luar tu dapat menerangi sedikit kawasan bilik dia. Tapi tak tahu kenapa pada malam tu, dia terasa macam dia nak tutup pintu bilik. Dan juga dia tutup lampu bilik dekat dalam bilik tidur tu. Okey. Lepas tu dia pun baring, dia pun nak tidur lah. Dan masa dia tengah tidur lebih kurang dalam pukul 10 lebih pukul 11, dia terjaga lebih kurang dalam pukul 1 pagi tau. Dan masa tu, masa dia buka mata, korang pernah tak macam bila korang tidur, tiba-tiba korang macam tersedar macam pap, terus terbuka mata? Pernah? Itu yang berjadi kat Su ni. Dia tengah tidur, dia macam dia terus terbuka mata dia ni dan dia ternampak ada seseorang dekat ujung kaki dia. Ada seseorang yang dekat ujung kaki dia yang berpakaian baju putih, rambut panjang, mata besar terbeliak macam tu. Dan muka jangan cakap lah, muka dia putih melepak tau. Tapi perempuan tu dalam keadaan mencangkung dekat hujung katil. Okey. Dengan mata terbeliak macam tu, pandang je Su masa tu. Dia pandang dengan perasaan yang marah. Dan pada ketika tu, Su langsung tak boleh nak bergerak. Dia pandang je benda tu. Dan diorang dua ni berpandangan antara satu sama lain ni dalam masa yang agak lama lah. Sampaikan Su ni tertidur balik. Dan pada yang masa yang sama, Su sempat juga bertanya dekat diri dia sendiri tau, macam, siapa pula perempuan ni? Jadi pada keesokan paginya tu, bila Su dah bangun, Su rasa pinggang dekat sebelah kanan ni terasa sakit sangat. Jadi dia pun beritahu lah Rita pasal perkara ni. Dan Rita segera bawa Su ni pergi hospital. Dan Su ditahan dekat hospital selama 3 hari. Jadi lepas diorang buat check up dan juga secara detail check up diorang ni, doktor langsung tak dapat nak mengesahkan apa-apa penyakit dekat Su ni. Mula-mula dia ingatkan macam ialah sakit buah pinggang ke, batu karang ke apa, tapi tak ada. Memang tak ada. Jadi Su ditahan lagi untuk berada dekat hospital selama seminggu dalam menjalani segala ujian-ujian doktor tu. Macam-macam ujian dia buat. Test demi test demi test. Dan bila Su balik daripada hospital, daripada saat tu, penyakit Su ni macam bertambah teruk tau. Dan bermacam-macam cara perubatan yang telah digunakan. Tapi Su ni masih lagi tak sembuh-sembuh. Dan benda tu berlarutan beberapa bulan lamanya tau guys. Dan menurut pada kata Su, sebelum kejadian pada malam tu, dia selalu terdengar atap rumah Mak Besar ni macam kena baling dengan batu besar. Macam kena gong. Tapi silapnya satu benda. Si Su ni gatal mulut dia. Dia pergi sound benda tu sambil bertanya, siapalah yang baling-baling batu-batu besar dekat atas atap ni. Dan lebih menyeramkan guys, masa Su tengah tidur malam,
dia selalu bermimpi seekor ular hitam dan dia terkena tikaman daripada seseorang. Jadi menurut pada kata orang tua, itu adalah petanda yang dia ni terkena santau ataupun terkena ilmu hitam. Wallahualam. Dan itulah yang terjadi pada diri Su sampai sekarang. Kenapa dan mengapa dia terkena ilmu hitam tu masih lagi menjadi tanya-tanya kepada seluruh ahli keluarga dia ni. Now, cerita pasal santau ilmu hitam ni kan. Apa pendapat korang tentang kes Su ni? Adakah dia pernah menyakiti seseorang ataupun benda tu dihantar sendiri oleh bapa dia? Ataupun dihantar oleh ibu tiri dia? Wallahualam, kita pun tak tahu. Apa komen korang? Apa pendapat korang? Okey, jangan lupa tulis dekat bawah. Okey. Alright guys. Saya rasa itu saja guys. 3 cerita yang kita dah ketengahkan untuk malam ni. Saya sangat-sangat faham yang ada yang tak puas tengok kan. Kita punya sesi dah kata makin pendek kan. Tak seperti sebelum-sebelumnya kita punya live show sampai 1 jam, 1 jam setengah ya. Tapi kita akan cuba untuk memperbaiki daripada masa ke semasa dan kita akan cuba tukar format kita once in a while dan kita akan cuba untuk memperbanyakkan recording session pula kan. Instead of live show, kita akan cuba untuk recording session di mana kita akan bercerita secara yang macam inilah. Okay. So, saya rasa itu saja guys untuk malam ni. Jadi kepada anda semua, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment. Dan korang boleh cari segmen di saluran TikTok Elias Markas Puaka, atau korang boleh cari kita orang di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Korang boleh cari The Segment Markas Puaka. Okay guys, saya rasa itu saja untuk malam ni dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.